Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu topik yang cukup penting, satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini di Ruang Bicara bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah waspada tarikan penjualan vape terhadap generasi muda. Dan mungkin juga kenapa kami memilih topik ini, kerana ekoran daripada apa yang sedang berlaku ketika ini dan sudah pun mendapat perhatian pelbagai pihak. Dan baru-baru ini pun Kementerian Kesihatan telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka memandang serius serta kesal iaitu penjualan produk rokok elektronik ataupun vape di hadapan sebuah sekolah yang tular baru-baru ini. Dan menterinya Dr. Zalina Mustafa berkata Kementerian Kesihatan juga mendapat maklumat aktiviti mempromosi, pengiklanan dan penjualan rokok elektronik atau vape telah pun mencapai satu tahap yang amat membimbangkan, dan yang lebih membimbangkan ialah kerana ianya menyerupai permainan kanak-kanak ataupun lebih dikenali sebagai Tiger Pot yang kini semakin berleluasa. Inilah perkara yang akan kita sembang-sembang bersama dengan tetamu-tetamu kita. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Di sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ali Hassan, iaitu Presiden Majlis Pemuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional ataupun PIBGN. Jadi Datuk, apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah mengundang saya pada kali lama ini. Lama kita tak bersama sebenarnya tu. Isu lain-lain kan. Betul. Tahun ni ada isu yang hangat agaknya kena kita bincang-bincang. Betul. Ini juga merupakan isu yang cukup penting sebenarnya. Ya, betul. Saya setuju sangat. Ya. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang juga berada bersama kami di studio ini. Jadi jutaan terima kasih juga dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin yang merupakan pakar perunding perubatan keluarga dan fellow kawalan tembakau di Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Selesa lebih panggil Prof ataupun Doktor? Panggil Doktor. Okey Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Oh ya, macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan cukup relevan sebenarnya, dan ianya juga mendapat perhatian pelbagai pihak. Dan kalau anda yang sudah mengikuti program ini juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, jangan lupa kami menyediakan dua talian seperti biasalah kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, mungkin penting jugalah ataupun menarik juga saya mulakan dulu perbincangan ini bersama dengan berbahagia Datuk Haji Muhammad Ali Hassan. Kalau kita lihat dengan apa yang berlaku kebelakangan ini, bila kita bercakap tentang vape, ianya sudah lama sebenarnya berada di negara kita, tetapi kebelakangan ini penjualan vape kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun itu yang menjadi persoalan yang cukup menarik. Dan lebih menarik dan lebih penting juga kita lihat di sini adalah tentang penjualan vape yang telah mula dijual di depan sekolah. Itu yang membimbangkan kita sebenarnya. Mungkin Datuk boleh beri komen tentang apa yang perlu dilihat secara serius oleh ibu bapa khususnya. Kita melihat bahawa kita kena jaga generasi kita yang sekarang ini yang akan membesar untuk menjadi warga negara yang berguna dan sihat dan dapat diamalkan perkara-perkara yang betul-betul mendatangkan faedah kepada diri, keluarga dan masyarakat serta dunia. Jadi isu yang berkaitan misalnya dengan vape ini, saya rasa saya khawatir. Ini khawatir saya secara pribadi. Khawatir ini sebagai agenda pihak-pihak tertentu untuk menggalakkan lagi merokok. Yang mana kita sendiri sedang berkempen untuk tiada merokok ataupun sifar merokok kalau boleh. Dan kita telah tetapkan beberapa kawasan misalnya dilarang merokok. Dan kita harapkan bahawa dengan amalan yang sihat, dengan jelmanya pepatah ataupun caption yang mengatakan kita nak membangkitkan masyarakat madani, masyarakat yang sihat, sejahtera, yang mampan
Ya. Jadi salah satunya ialah penjagaan diri dan kesihatan. Iaitu selaras dengan orang kata maqasid syariah. Kita menjaga nyawa. Jadi kita harapkan mungkin ramai yang tak terkesan sebab kesannya bukan begitu mendadak. Selalunya kesan-kesan seperti penyakit-penyakit yang lain di masa-masa yang panjang baru kita nampak kesannya. Misalnya kita ambil lah penyakit darah tinggi, diabetik dan lain-lain yang kan. Ini menimbulkan. Jadi inilah kita hendakkan bahawa supaya generasi kita, pelajar-pelajar utamanya, betul-betul sihat dan tidak orang kata ditarik dan diuji dengan cubaan-cubaan yang barangkali melalaikan dan barangkali juga mengelirukan. Sebagai contoh misalnya vape ini. Vape ni yang mana gadget-gadgetnya dibuat sebegitu berlainan yang menjadi semacam tarikan. Sama sekarang ini penjual barangkali telah mereka satu benda gadget yang betul-betul menarik kepada generasi muda. Yang ini kita nak jaga. Kita ingatkan sebagai mainan sahaja. Tetapi sebenarnya kandungan yang perlu kita perhatikan. Dan inilah kita nak nasihatkan. Macam juga kita, diri kita. Apa yang kita makan, apa yang minum menjadikan apa yang jadi kepada badan sihat atau sebaliknya. Begitu juga kita harapkan tipuan dan ajakan yang barangkali mengelirukan. Kita nampak berbagai gadget yang diwujudkan oleh peniaga-peniaga. Barangkali mereka hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Tidak memikirkan kepada untuk menjaga generasi yang akan datang. Dan ini yang saya harapkan. Kita bukan sahaja ibu bapa, semua rakyat barangkali untuk menginsafkan diri. Jangan membazir. Tidak-tidaknya membazir membeli gadget-gadget tersebut. Dan pastikan benda ini akan mendaratkan kesihatan. Dan kita ada orang kata peranan masing-masing. Baik, kita juga nak dapat pandangan Dr. Nur Amani sendirilah. Ialah tadi pun kita sembang-sembang tentang gadget-gadget yang digunakan dalam usaha untuk mempengaruhi golongan muda ini supaya sama-sama mencuba vape yang dipasarkan. Ini sesuatu yang cukup membimbangkan kita sebenarnya. Dan apabila baru-baru ini pun kita lihat media sudah pun memainkan bagaimana gadget ini yang disebut sebagai Tiger Pod misalnya telah mula mungkin dijual di sekolah-sekolah dan di di depan sekolah dan sebagainya. Tapi mungkin ada lagi cara lain yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu ini dalam usaha untuk menggalakkan ataupun menarik minat anak-anak muda utamanya pelajar-pelajar sekolah khususnya supaya mereka juga mencuba menghisap vape ini sebenarnya. Mungkin kita boleh dapat pandangan daripada doktor. Terima kasih atas soalan tu. Jadinya betul seperti yang Tuan katakan tadi. Tiger Pod salah satu innovation terbaru untuk menggalakkan kanak-kanak untuk mendekati vape. Kerana Tiger Pod ni nampak dia macam Lego pun ada, dia nampak macam mainan pun ada. So kalau seseorang remaja katakanlah umur 17-18 tahun boleh tertarik kepada Tiger Pod, apatah lagi kanak-kanak kecil berumur 5, 6, 7, 8 tahun, mereka juga akan suka dengan Tiger Pod yang sedang ditunjukkan di skrin sekarang ni. So itu adalah innovation. Innovation lain, dia sebenarnya vape ni dia dah ada kat Malaysia lebih kurang dalam tahun 2003 ke 2004 macam itulah. Dan over time generasi vape ni dia berevolusi daripada yang besar macam ni ini yang besar lah, ini panggil mod. Ini mod. Dan kemudian ia ditukar kepada pod, kemudian kepada cigarette alike, cig alike, dan ada juga seperti bentuk pen, ada seperti bentuk botol susu, dan juga ada yang diiklankan seperti bijirin sarapan pagi yang budak-budak suka makan. Ada juga yang berbentuk seperti roti jagung sebenarnya, macam ni. So yang ni sangat mengelirukan lah kepada kanak-kanak. Saya bagi contoh,
anak saya sajalah dia suka makan roti jagung. Dan apabila saya tunjuk kepada anak saya yang kandungan yang belah yang sini, saya kata ini bukan roti jagung. Dia kata ini roti jagung. Dia baru 5 tahun. So berjayalah pembuat vape berjenama ini untuk mengelirukan kanak-kanak bahawasanya ialah roti jagung, tetapi padahal ia sebenarnya adalah e-juice. E-juice tu adalah satu kandungan yang diletak ke dalam vape. Untuk dan dalam e-juice tu sendiri mempunyai banyak kandungan bahan kimia. Pada awal kemunculan vape, mereka mengatakan bahawa ia selamat kononnya, dan lebih selamatlah kononnya daripada rokok konvensional. Tetapi dalam 2-3 tahun kebelakangan ini dah makin banyak kajian yang dilakukan ke atas produk e-juice. Ya. E-juice ni mengandungi sekurang-kurangnya 250 bahan kimia yang berbahaya. Contoh, dia ada perasa ke doktor e-juice ni? Okey, dia ada perasa. Sebab kalau dia tak ada perasa, tak ada bahaya. Ya. Tetapi antara bahan yang membahayakan selain daripada perisa, perasa dan pewarna adalah nikotin. Nikotin inilah yang menyebabkan ketagihan. Dan ketagihan ini apabila berlaku kepada kanak-kanak kecil ataupun remaja, ia adalah sesuatu yang membahayakan kepada sel-sel otak mereka. Kenapa? Sebab sehingga umur seseorang itu 25 tahun, sel-sel otak mereka masih berkembang. Jadi apabila ia dicemari dengan nikotin, dengan sedutan rokok ataupun vape, nikotin ini akan terus sampai ke sel otak lah. Dia bertindak kononnya sebagai pengganti neurotransmitter, dan dia akan mengeluarkan hormon yang dipanggil dopamin. Dopamin ni fungsi dia untuk badan kita adalah untuk memberi perasaan bahagia dan happy. Tetapi apabila ada nikotin ni, dia memberi kebahagiaan yang sangat sementara. Dan nikotin ni sekejap lagi dia akan hilang daripada brain cell ni. Selepas tu seseorang itu akan terasa craving untuk mengambil the next rokok ataupun the next vape. So itulah ketagihannya. Termasuk lagi ada vegetable glycol dan vegetable glycerin dan propylene glycol. Dan juga bahan-bahan kimia yang lain. Apabila di dalam vape ni ada satu bahan yang dipanggil coiling, dia heater. Apabila seseorang itu bertindak dengan menyedut vape, dia ada macam sensor. Sensor ni akan memanaskan cecair vape ni, e-juice tadi, untuk menghasilkan vapor. Wap ni lah yang orang kata tak bahaya, ni air saja. Salah. Dalam vapor yang keluar daripada orang hembus vape tu sendiri pun dah terbukti mengandungi bahan-bahan kimia berbahaya. Contohnya seperti heavy metal. Heavy metal tu macam nikel, cadmium. Benda-benda ni semua bahaya untuk badan. Dan vegetable glycerin dan propylene glycol ni sebenarnya dan juga pewarna serta perisa ni, kalau dalam produk makanan, ia akan masuk melalui mulut dan dicernakan melalui usus kita dan kemudian dikeluarkan melalui najis. Sama ada air kencing ke ataupun najis lah. Tetapi apabila ia disedut masuk ke dalam paru-paru, macam mana dia nak proses tu? Itulah berlakunya keadaan kesihatan yang bernama EVALI ataupun menyebabkan masalah-masalah kesihatan lain lah. Ya. Berbetulkan satu perkara juga doktor ya. Ada juga yang memberi pandangan dan juga pendapat kononnya lah. Kalau kita menghisap vape itu ianya jauh lebih rendah bahayanya jika dibandingkan kalau kita merokok. Guna the normal cigarette lah. Jadi sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi ataupun pandangan seperti ini? Okey, terima kasih. Saya suka berkata mengenai keluar daripada mulut buaya tidak bermakna lebih selamat masuk ke dalam mulut singa. Ataupun terjun daripada tingkat 10 bukanlah bermaknanya lebih selamat daripada terjun daripada tingkat 30. Sama je bahaya dia. Dalam conventional cigarette ada lebih daripada 4,000 bahan kimia. Tetapi mungkin di dalam vape ada lebih kurang 250 bahan kimia. Kalau mengikut perbandingan, bahan kimianya berkuranglah daripada conventional cigarette. Tetapi sekarang ni rokok konvensional mengambil masa 20 ke 25 tahun untuk pengkaji. Doktor-doktor mengetahui bahawa ia menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanser. Walhal vape pula dia baru ada dekat Malaysia ni dalam 2004. Lepas tu mungkin
vapor sekarang ni mereka baru berkecimpung dengan vape dalam 3-4 tahun kebelakangan. Jadi efek dia kita belum nampak. Jadi tak lebih selamat daripada rokok lah. Okey, kita akan sambung lagi. Menarik perkara-perkara yang dibangkitkan. Cuma barangkali lebih penting sekarang ini ialah ibu bapa itu sendiri perlu melihat secara serius untuk mengawasi anak-anak mereka supaya tidak terlibat dalam apa yang sedang kita bincangkan ini. Tetapi satu persoalan yang menarik juga Datuk ya. Ini berpengalaman daripada anak saya sendiri di sekolah lah. Dia kata memang ada rakan-rakan dia yang menghisap vape sebenarnya secara sorok-sorok di sekolah lah. Tetapi vape tu tak dibawa pulang ke rumah sebenarnya. Mereka sorok juga di tempat-tempat tentu di sekolah, kadang-kadang di tandas dan sebagainya. Jadi bagaimana, apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa dalam mengawasi perbuatan anak-anak seperti ini sebenarnya? Bagi saya realize perkataan yang perlu kita semadikan dalam diri kita ialah prevention, pengawalan daripada pencegahan. Jadi bermakna kita carilah langkah-langkah kalau boleh mencegah daripada kita tak memulihkannya. Kalau kita melihat misalnya di sekolah-sekolah, saya ingat banyak cara pencegahan atau pengawalan boleh dilakukan. Misalnya ada ibu bapa mengatakan apa tidak, misalnya pelajar-pelajar sebelum masuk sekolah kita cek beg dia ke buku beg sekolah dia pun, malah kalau kita lihat gadget-gadget ini agak kecil, boleh disimpan mana-mana. Ada yang katakan simpan dalam kasut, ada barangkali tentunya dalam sapu tangan dan sebagainya. Jadi kita kena tegas dalam hal ini. Sepatutnya kalau kita ada misalnya iklan dilarang merokok di sekolah-sekolah, juga saya kira ditambah juga termasuk vape misalnya. Ini perlu kita tegaskan. Warden di sekolah misalnya, warden di asrama pun mesti mengamalkan benda, memeriksa dengan teliti, mendisiplinkan diri, untuk menjagakan bukan saja individu tetapi masyarakat semuanya di sekolah tersebut. Ada laporan misalnya daripada ibu bapa, kadang-kadang selepas sembahyang Jumaat misalnya, dia dapat membeli di sekitar sama ada kawasan di sekolah atau kawasan masjid itu, kemudian disimpan dalam baju atau songkok dan sebagainya. Jadi ini perlu kita juga periksa dengan sedisiplinnya. Jadi itu langkah-langkahnya. Kalau misalnya sebagai contoh saya sendiri kena misalnya kalau sekolah boleh periksa kalau jari panjang misalnya disebat, dibotak. Tapi kalau ada vape ditangkap, perlu juga ada semacam proses pemeriksaan, pemulihan dan sebagainya. Ini ada langkah-langkah yang perlukan. Saya rasa juga, saya harap mungkin menerusi komuniti BIBG atau pihak sekolah atau pihak berkuasa tempatan buat pemeriksaan mengejut di kedai-kedai berhampiran tersebut, ada atau tidak menjual vape di situ. Jadi ini kita lakukan sekerap mungkin, secara mengejut atau secara berkala, atau setiap masa yang boleh dilakukan. Saya juga mengharapkan tadi kalau kita katakan misalnya vape tersebut macam juga rokok atau juga makanan yang lain, ada kandungan isinya, tetapi saya rasa vape yang ada ni tidak ada sebenarnya kandungan yang dinyatakannya. Jadi kalau ada misalnya nikotin dan sebagainya yang berbahaya, kalau didapati oleh pihak yang berkuasa meneliti bahan-bahan tersebut, ambil tindakan yang sewajarnya, denda yang berpatutan. Okey, kita akan sambung lagi, tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap setia di talian kami. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekretari dan dua ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya ada dua persoalan lah. Yang pertama, saya tengok kita punya peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Tetapi kita tengok kerajaan patutnya dia menggunakan tag yang lebih tinggi supaya web ni tidak merebak ke sekolah-sekolah. Saya tengok yang tadi ada ahli panel cerita pasal dia orang menceritakan web dijual depan sekolah ni bukan ni salah kerajaan juga. Patutnya dia menggunakan tag yang lebih tinggi dalam belanjawan. Ni dia kenakan tag kepada
rokok saja. Lepas itu kita tengok pada peribahasa Melayu, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Ini yang ibu bapa juga dicontoh. Kalau bapa ibu bapa yang menggalakkan, saya tengok apa ibu bapa kadang-kadang dia di rumah dia minta web. Jadi anak-anak terikut. Jadi apabila terikut, jadi dia terbawa ke sekolah. Kalau dia mula daripada rumah, mesti dia bawa pergi ke sekolah. Ini langkah-langkah yang perlu diambil lah. Kerajaan pun yang pertama tu yang penatak yang tinggi, yang kedua tu bermula di sekolah tu. Patutnya yang tadi Pak Datuk Seri Anwar berkata dalam pengajian Islam, patutnya dalam selebas sekolah tu memasukkan apa benda-benda ni merokok dan masuk web semua. Jangan ni kerajaan dia tumpu kepada merokok kan. Masuk web sekali. Minta banyak ulas dalam ni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga persoalan yang anda bangkitkan. Tapi Steve Asyalah, apa kata kalau kita rehat dulu buat seketika, dan selepas ini kita akan dapatkan respon daripada kedua-dua tetamu berkaitan dengan apa yang anda bangkitkan. Kita berehat dan kembali semula sebentar lagi. Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang waspada tarikan penjualan vape terhadap generasi muda. Baik, tadi persoalan yang menarik juga yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Dan saya ingin mendapatkan respon daripada doktor lah berkaitan dengan perkara ini. Tetapi sebelum itu, doktor, mungkin kalau kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, mengatakan bahawa menyedari bahawa Akta Racun 1952 tidak mempunyai peruntukan terhadap larangan aktiviti promosi dan pengiklanan cecair rokok elektronik ataupun vape, maka peruntukan itu sudah dimasukkan di bawah rang undang-undang ataupun RUU Kawalan Produk Tembakau dan merokok bertujuan mengawal selia penghasilan produk itu. Jadi ini mungkin satu langkah yang mungkin dialu-alukan. Tetapi dari segi cukai seperti apa yang disebut oleh Ridwan tadi, tak ada pula cukai dikenakan kepada peralatan-peralatan vape yang dibawa masuk. Betul. Terima kasih tadi Encik Ridwan tadi. The last time cukai rokok dinaikkan dah lebih daripada 6 tahun lepas. Dan untuk produk e-cigarette belum dikenakan cukai. Mungkin pendapat saya lah, mungkin kerana ia didaftarkan di bawah alatan elektrik dan elektronik. Jadinya inilah benda yang perlu masukkan di bawah RUU Generational Endgame, di mana semua peralatan yang berkaitan dengan alatan tembakau, vape, e-cigarette dan seumpamanya untuk anak-anak yang lahir pada 1 hari bulan 1 tahun 2008, mereka tidak boleh membeli sebenarnya. Tidak patut terdedah langsung kepada apa-apa jenis bahan merokok ataupun vape ataupun shisha, jenis-jenis lain jugalah. Jadi di bawah GEG ni ia sebenarnya satu langkah yang bagus kerana ia menyeluruh untuk menjaga kanak-kanak dan remaja, tetapi ia bukanlah untuk menghukum orang yang dah merokok seperti orang dewasa yang lebih daripada yang sedang merokok sekarang. Ia bukan untuk mereka. Kalau mereka nak merokoklah kan. Tapi kita ada program MQuit. So program MQuit tu memang dah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan rakan-rakan kerjasama strategik mereka untuk membantu perokok-perokok untuk berhenti merokok. Tetapi pada masa yang sama, MQuit ni dia tak cater kepada remaja dan kanak-kanak. Jadi sebab itulah kita kena protect remaja dan kanak-kanak daripada terdedah kepada asap sisa rokok basi ke ataupun produk-produk ini, dan daripada mereka dinormalisasikan terhadap rokok dan vape. Jadi macam tadi Datuk kata juga mengenai sekolah dan guru, saya berpendapat bahawa bukan peranan KKM saja dalam mengawal selia vape dan rokok, tetapi saya rasa kerana masalahnya banyak di kalangan pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Saya berpendapat Kementerian Pelajaran Malaysia patut memainkan peranan sekali lah. Kerana guru-guru sebenarnya mereka menunggu arahan
Jadi jika mereka tidak boleh mengambil tindakan disebabkan ada arahan tertentu yang tidak boleh mereka ambil, mereka pun tidak boleh bertindak seterusnya. Betul. Contoh saya bagi, baru-baru ni saya ada buat program di satu sekolah menengah lah, di Kuala Lumpur. Cikgu mengatakan dia baru je tangkap seorang budak tengah high. Mata macam berpindah-pindah, dah tak boleh jawab soalan. Kenapa? Sebab baru kejap tadi kawan dia introduce vape kepada kawan dia ni, dan di dalam produk vape tu kawan dia dah letak dadah di dalam. Jadi perlu dikawal selia kerana bukan saja dia ada nikotin ataupun bahan-bahan kimia lain, tetapi ia sangat mudah untuk dicemari dan diletakkan dadah. Dadah tu seperti marijuana ataupun magic mushroom. Magic mushroom ni pun sejenis dadah, bukan mushroom cendawan yang kita makan tu, tak ya, tapi magic mushroom ni adalah sejenis dadah. Di mana dah ada banyak report di Terengganu, di Kuantan, pesakit dimasukkan ke hospital, perlu diintubasi, dimasukkan tube pernafasan kerana efek daripada vape dan mengandungi dadah ni lah. Jadi kita kena jaga anak-anak kecil ni. Mereka tak tahu apa yang diletakkan, tetapi kita yang dewasa ni, yang bijak ni, perlu bantu anak-anak ni sebelum terdedah kepada bahan-bahan ni. Jangan, kita tak boleh kata itu hak mereka. Apa pula hak mereka untuk mendapatkan ilmu yang betul, dan supaya kita menjaga mereka, supaya mereka tidak persoalkan kenapa you all tak jaga kami masa kecil, kenapa you all bagi ada vape dengan rokok ni masa kami kecil. Jangan mereka persoalkan pula, kerana itu adalah generasi mereka sekarang. Betul. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Baha dari Kuala Lumpur, difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam, Sarkawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya. Sehat. Okey, terima kasihlah ruang bicara Sarkawi ya. Ya. Bagi saya peluang, dan juga memang saya sokonglah ruang bicara ni diteruskan. Ya. Untuk ketengahkan isu-isu semasa yang saya rasa rakyat perlu tahu dan perlu ambil iktibar lah. Ya. Okey, assalamualaikum kepada dua ahli panel ni Sarkawi, terutama kepada Profesor Ali Hassan lah. Saya dengan Mapin dulu. Okey, dan juga Profesor Doktor. Ya. Okey, Sarkawi, pada saya isu ni saya ingat kena ambil penguatkuasaan lah Sarkawi. Penguatkuasaan dan juga kena ada political will lah, untuk pastikan benda-benda macam ni tak diperluaskan, terutama kepada kanak-kanak. Saya sangat sangat kuasa ya bila dengar Sarkawi kata tadi anak Sarkawi pun ada tu kan. Dan juga saya pun bila tengok Profesor Doktor tadi tunjukkan gambar roti tu kan, saya main mak roti tambah pula roti jagung tu kan. Saya lepas ni pun saya pun nak kena minta orang rumah saya kena check betul-betul. Takut salah roti nanti kan saya pula high kat rumah. Saya pun dah berhenti lah merokok ni. Alhamdulillah. Okey, dari segi penguatkuasaan Sarkawi pada saya lah kan. Kenapa macam ada satu restoran di Penang tu. Kata ada telur tak masuk. Boleh ditutup terus kan 14 hari ke berapa hari. Kenapa tak dibuat ini? Saya tak melibatkan pihak sekolah lah. Sekolah dia ada peraturan dia, tapi yang menjadi masalahnya adalah peniaga-peniaga di luar tu. Di luar ni tak ada, saya rasa PBT pun tak ambil kisah, PDRM pun tak kisah, walaupun pihak kuasa lain pun tak ambil kisah. Jadi yang saya takut ni anak-anak ni. Dia orang lagi suka beli bahan makanan, benda-benda yang pelik-pelik ni kat luar daripada kat sekolah. Jadi pada saya minta ahli panel ni rumuskan bahawa penguatkuasaan ni yang paling penting. Kalau tak ada penguatkuasaan ni, kita jangan cerita lah mak bapak ni pun bukan kisah anak dia. Kadang-kadang ada mak bapak saya sebagai bekas pengusaha bersekolah, kadang mak bapak pun bila kita tanya anak dia darjah apa dia pun tak tahu. Ini tentang hal dia. Itulah pandangan saya. Baik. Terima kasih banyak-banyak Baha dari maafkan saya terbatuk pula, bukan kerana vape ya. Ini menarik apa yang dibangkitkan oleh Baha tadi. Barangkali sebelum saya dapatkan pandangan Datuk lah berkaitan dengan penguatkuasaan. Saya nak tanya secara ikhlas jugalah kepada doktor kita lah. Yalah, sebagai ibu bapa lah, macam mana kita nak mengetahui bahawa anak kita itu menghisap ataupun mengambil vape itu sendiri?
Okey. Interesting. Saya pun ibu juga. Macam mana kita nak tahu anak kita ambil vape? Nombor satu, kita berterus terang dengan anak dan tanya. Jangan hide dan jangan be judgemental. Kerana anak zaman sekarang, kalau kita judgemental dengan mereka, dia terus jauh daripada ibu bapa lah. Tanya dengan terus terang. Tapi in general dulu, ada kawan-kawan vape tak? Ada berkawan dengan orang-orang yang vape? Tunggu dia jawab. Okay. Kalau dia kata, oh ada. Siapa? Okay. What about you? You pernah try vape? Kalau dia kata pernah try, okay lah, next strategy lah. Boleh mama tolong you stop vape tak? Do you know what is the effect of vape tak? Macam tu lah. Tapi kalau katakan you suspect dan anak memang tak nak bagi tahu, dan dia balik sembunyi-sembunyi, dia suruh beg dia, periksa lah beg anak tu. Kalau jumpa benda suspicious dalam beg, keluarkan dan tanya apa benda lah benda ni. Saya rasa itulah benda yang boleh dibuat sebagai seorang ibu bapa yang bertanggungjawab, dan jangan biarkan benda ni, sebab kalau dibiarkan, vape ni dia bukan efek kepada physical health saja, tetapi kepada mental health, kepada pembelajaran anak dan kepada masa depan anak. Ada satu pepatah ni, dipetik daripada seorang profesor. Runtuhnya sebuah bangunan adalah kerana foundationnya tidak kuat. Runtuhnya sebuah negara adalah kerana rakyatnya yang lemah. Dan rakyat ni lemah kerana mengambil vape dan rokok. Jadi kesan pengambilan rokok dan vape daripada awal, dan tanganinya, dan jika perlukan bantuan, tolong jumpa dengan doktor. Tak semestinya doktor pakar. Jumpalah doktor yang di klinik kesihatan. Di semua klinik kesihatan sebenarnya ada klinik berhenti merokok, dan mereka juga boleh provide servis untuk counselling vape juga sekali. Tapi online pun ada macam-macam dah sebenarnya. Macam salah satu yang dibuat oleh Universiti Melaya adalah Gempak App. Jadi aplikasi-aplikasi ni tolong gunakan, sebab remaja sekarang dia suka handphone, dia suka app, ataupun ambil self-help. Banyak sangat online punya material untuk berhenti merokok, berhenti vape. Baca. Kita kena jadi rakyat yang suka membaca dan bukannya buat mindless scrolling dan tengok benda-benda mengarut lah. Satu lagi persoalan doktor ya. Yalah, saya selalu menengok jugalah di kawasan perumahan itu. Kadang-kadang mereka menjual the so-called vape liquid ya, yang digerai-gerai terbuka dan sebagainya. Itu pun, is it under license ataupun memang dibuat, memang tak ada siapa boleh ambil tindakan? Okey, dia boleh buat dekat dapur rumah sendiri pun boleh. Dia ada beberapa website yang mengajar orang untuk cara membuat vape liquid tu. Yes. Jadi benda ni lah yang perlu dikawal selia melalui kawalan Akta Tembakau ataupun GEG yang hendak dibentangkan lagi. Dan saya berharap sebenarnya GEG ni diluluskanlah secepat mungkin. Bukan untuk kepentingan peribadi ataupun just untuk KKM, tetapi untuk rakyat Malaysia lah sebenarnya. Kerana dah ada negara yang buat GEG seperti New Zealand. So kalau kita asyik bercakap pasal negara lain, kenapa kita tak boleh buat ke negara kita? Ini persoalan yang menarik juga dari segi penguatkuasaan, Datuk ya. Yalah, kita baru-baru ini pun kita diberitahu ada undang-undang tidak membenarkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun membeli rokok. Tapi sejauh mana yang penguatkuasaan yang dilakukan dan pematuhan terhadap undang-undang ini juga dilihat begitu longgar sekali. Yalah, kalau kedai pun menjual rokok, siapa nak beli pun dia jual lah, because that is an income to them kan. Jadi macam mana tu, macam Bahar mengatakan lah, mesti ada kekuatan, the political will itu mesti kuat. Tetapi mungkin Datuk ada pandangan tu sini itu. Bukan setakat political will, tapi saya rasa kerjasama bersepadu. Ini kita hendakkan bahawa orang kata pendekatan yang bersama lah. Kita jangan harapkan individu yang cuba menangani perkara ini. Kita ambil contoh katalah penjualan di keliling sekolah, atau sama ada kedai permanent yang ada di sekitar sekolah atau berhadapan sekolah, atau penjaja-penjaja yang datang sekolah. Soalnya siapa yang patut melaksanakan penguasaannya? Saya rasa tak semestinya menunggu kata tadi Kementerian Kesihatan saja atau Kementerian Pendidikan. Semua pihak, ibu bapa misalnya ataupun pihak guru perlu menangani
menangani perkara-perkara dan menegur. Kita mesti orang kata bersapa menegur perkara-perkara yang baik untuk kita bersama. Pihak PBT misalnya perlu buat rondaan, polis juga perlu buat rondaan, PIBG sekolah misalnya boleh bersatu buat program. Sama ada buat apa orang kata penyiasatan ataupun pergi melihat perkara ini secara mendadak atau secara mengikut masa-masa tertentu supaya perkara ini tidak berulang, dan menasihatnya dan memberi barangkali surat warning kepada mereka yang menjaja di situ dan ambil tindakan bersama. Saya mengharapkan misalnya JKK kampung ataupun pun boleh berperanan, sebab unit keselamatan kemajuan kampung ialah JKK. Jadi ini patut berperanan. Kalau satu unit kampung itu selamat, sejahtera, jadi sejahteralah negara. Kalau kita katakan tadi penguasaan dari segi agama pun juga, agama dah menurunkan. Nabi Muhammad SAW semasa wasiat yang terakhirnya, dia mengingatkan satu ialah soal kesatuan Allah, kedua nyawa. Ini perlu diperlihatkan. Jadi nyawa kita tadi kita katakan generasi kita bukan hanya kita hendakkan kuantiti, tetapi kualiti, mutu yang baik. Jadi mutu yang baik ialah yang sihat, yang betul-betul segar dan tidak mengalami penyakit. Tadi diingatkan juga bahawa penyakit-penyakit ini akan datang selepas berapa lama. Misalnya kita ambil tadi penyakit bara, penyakit-penyakit yang moden sekarang ini disebabkan berapa lama kita makan makanan yang tidak tentu dan barangkali tidak teliti. Saya mengharapkan misalnya kalau isu vape ini, kalaulah boleh, ini mungkin kementerian boleh memikirkannya, kalau ada test kit yang mudah untuk menguji setiap bahan-bahan makanan dalam vape itu atas kandungan isinya, jadi mudah kita barangkali mengawal ataupun mengesan supaya yang ini bahaya atau tidaknya, dan ini mesti dilakukan segera. Bila Datuk sebut persoalan ini, barangkali doktor, sesuatu yang ingin saya lontarkan lah persoalan ini. Vape ni dah jadi macam nak kata apa, trend dalam kehidupan the so-called modern society lah. Mereka yang merasa bangga bila mengisap vape, dan seolah-olah ianya dah menjadi satu perkara yang tak memeranjatkan lagi lah. Tidak semua orang lihat dia isap vape, okey lah tu, stylo lah dalam bahasa yang mudah bila isap vape itu. Jadi macam mana nak mengawal benda ini sebenarnya untuk mengetahui kandungan vape itu sebenarnya apa dan sebagainya? Macam mana nak diterangkan kepada golongan-golongan masyarakat ini? Okey, nombor satu, vape sekarang ni sebab dia tiada kawal selia yang ketat. Ya, betul. Jadi di Amerika sendiri dah ada study, di UPM sendiri dah ada study mengenai e-juice tu. Mereka beli e-juice daripada kedai untuk mengkaji kandungan nikotin, ya. Dan antara labeling dia ada yang kata tak ada nikotin. Tetapi apabila dibuat uji kaji, sebenarnya 80% daripada e-juice yang dibeli tadi tu sebenarnya ada nikotin. Tapi labeling kata tak ada nikotin. Itu yang sebab saya kata tadi, kalau ada test kit yang senang menguji pada kandungan itu, jadi kita semua selamat. Boleh selamat lah. Betul. Taklah tunggu kepada makmal lama. Tapi boleh dilakukan ke apa ni? Buat masa ni belum ada lah, sebab dia kena hantar ke makmal, lepas tu dia kena uji setiap bahan yang ada tu, mengambil masa yang lama. Okey, dan Pusat Racun Negara kita dekat USM buatlah test-test ni semua. Tetapi untuk test kit, katakanlah untuk COVID test kit ke, tak ada buat masa sekarang ni. Tetapi saya setuju tadi dengan Tuan Syakawi dan juga Datuk, yang kawal selia dan undang-undang tu yang penting sekarang. Dan orang yang paling takut sekarang ini bukan semua orang lah sebenarnya, pihak-pihak yang
ketakutan dengan GEG, rang undang-undang GEG ni sebenarnya apabila mereka nak gugurkan, kononnya nak menggugurkan GEG ni, apa alasannya? Adakah kerana dia kanak-kanak ataupun remaja akan didenda dengan teruk? Sebenarnya tidak, kerana sudah ada banyak provision dan kelonggaran yang diberi kepada oleh penyata jawatan kuasa untuk GEG ni yang ditubuhkan tahun lepas, dan yang ia terdiri daripada 14 orang ahli parlimen yang terdiri daripada semua parti politik di Malaysia. Mereka dah bersetuju dah. Contoh daripada RM1,000 dikurangkan kepada RM500 untuk denda jika mereka tak boleh nak bayar dan mereka perlu membuat khidmat masyarakat. Dan jika mereka memegang tapi tidak menghisap, tak boleh nak rampas sebenarnya. So kalau hisap, kita rampas. Benda-benda macam tu sebenarnya dah banyak diberi kelonggaran dalam penyata yang harapnya akan diluluskanlah sebagai satu rang undang-undang, dan tiada alasan untuk menggugurkan sebenarnya GEG ni. Jadinya kita perlu menyokonglah GEG ni, sebab kawal selia daripada nikotin, kandungan nikotin ke ataupun kandungan bahan-bahan lain di dalam cecair vape tu perlu diletakkan. Seperti mana kalau kita beli susu ke ataupun apa-apa produk makanan, kita akan tengok labeling. Sama juga e-juice pun semua orang perlu belajar tengok labeling dia, apa yang ada. Contohlah. Tadi ada Prof gambar-gambar produk-produk yang dilihat berselindung di sebalik pemasaran vape itu sendiri, yang mungkin tak sempat lagi doktor tontonkan kepada penonton-penonton kita. Mungkin perlu ditunjukkan sebenarnya supaya mereka juga mungkin akan mengetahui keadaan ataupun situasi sebenar sebenarnya. Okey. Ini adalah contoh vape, vape juice, e-juice yang dibuat seperti jus biasa. Minuman jus, minuman jus dengan pelbagai perisa dan warna. Watermelon lah, grapes, blackcurrant, semua ni, mango. Jadi bila kanak-kanak tengok, the first impression adalah biasa. Ini jus ni, ini jus. Tak ada benda pun. Beli je lah. Tapi ada nikotin. Tetapi ada nikotin dan sebenarnya dia berbahaya sebab bukannya jus. It is not jus ya anak-anak. Ini adalah cecair vape yang berbahaya. Dan ini dijual di kedai-kedai biasa? Yep, ia dijual di kedai biasa, dan ada juga yang kononnya aiskrim. Macam aiskrim ya, vanilla aiskrim lah, blackcurrant aiskrim lah. Okey, so kanak-kanak sukalah benda-benda macam ni. Ada yang durian king, musang king, ada macam popcorn. Okey, musang king, peach. Doktor pegang lama sikit. Okey, pegang lama sikit. Okey, so ini macam popcorn, dan ada berbagai jenis lagi popcorn lah. Yang nampak macam popcorn yang ada dekat wayang tu, yang budak-budak suka makan tu. Dan ada juga yang produk yang macam botol susu. So mereka akan rasa macam dia just suck in susu ataupun minum jus daripada botol ni. So ini adalah cara taktik industri untuk menormalisasikan vape di kalangan kanak-kanak dan remaja, dan untuk mengelirukan orang dewasa dan mengatakan benda ini adalah betul, tetapi sebenarnya ialah sangat memudaratkan untuk kanak-kanak dan remaja. Satu lagi perkara ni penerbit katalah, ialah kalau kita lihat benda-benda yang ada di atas meja ni, Datuk, benda-benda sebesar ni, satunya nak menyorok ataupun disorokkan memang satu benda yang mudah lah sebenarnya. Tak sebesar mana pun. Dan kadang-kadang ibu bapa pun tak tahu, kalau dia kata kat ibu bapa dah, ini pen aja mak, apa pula anak ni kan, tak ada benda pun. Jadi tak tahulah kalau Datuk sendiri sebagai seorang bapa lah melihat produk sebenarnya, apa yang perlu dilakukan kepada produk-produk ini. Kalau betul-betul lah itu adalah vape, supaya mereka tahu itu adalah vape. Apa pun saya rasa ialah informasi atau maklumat. Ibu bapa, pelajar, guru dan juga penjaga misalnya sekarang ini, mau tak mau perlu ambil tahu tentang apa sebenarnya kandungan-kandungan dalam vape tersebut. Yang tadi kita katakan bahawa kita khawatir
diabui atau dikaburi dengan bahan-bahan yang racun dan sebagainya. Ini yang kita tidak mahu, dan itu dari awal lagi saya katakan saya khawatir ada semacam agenda untuk nak merosakkan generasi muda kita. Jadi inilah kita harapkan bahawa ibu bapa, penjaga, guru dan semua masyarakat barangkali bantu untuk membimbing anak-anak itu supaya jangan cuai, jangan dikaburi, jangan juga difikirkan cara mudah kita terikut-ikut dengan kononnya budaya yang moden. Sebenarnya diterkuatiri untuk merosakkan jiwa dan kesihatan kita. Jadi perkara ini kita mesti melihat dari pelbagai sudut dimensi, dari segi kesihatan, dari segi perubatan, dari segi mental, dari segi agama, jelas sekali, dan juga dari segi keuangan. Kita tak mahu membazir, misalnya membeli barang-barang yang jangan ikut style kononnya. Saya rasa ini tak perlu kita ikut. Kita mestilah ikut, tanya diri kita yang terbaik daripada yang baik itu. Mungkin ini pandangan saya. Saya juga tertarik hati, Doktor, melihat buku yang Doktor beri saya ini. Papa berhentilah merokok. Dari segi promosi buku ini sendirilah, apakah ianya mendapat impak ataupun sambutan sebenarnya? Apa sudah ada kesan-kesan yang Doktor harapkan lah daripada Papa? Tapi saya cuma nak komen lah, kalau Papa tu tulislah Mama juga. Mama pun ada yang tak rokok. Isap vape juga. Mama tak merokok. Ada juga. Okey, so Papa Berhentilah Merokok ni adalah inspirasi daripada program-program yang dilakukan di sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah dalam beberapa tahun kebelakangan ni oleh Universiti Melaya dengan kolaborasi Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Dalam Papa Berhentilah Merokok ni adalah berkisahkan cerita seorang anak mengharapkan ayahnya berhenti merokok sebab adiknya masuk hospital kerana serangan asma yang sangat teruk sampai memerlukan oksigen. Dan beliau bersoal jawab dengan ayahnya dan berazam untuk membantu ayahnya berhenti merokok. Dan di akhir buku ni sebenarnya adalah panduan untuk ibu bapa untuk mengajar anak-anaknya mengenai rokok dan juga vape sebenarnya. Dan ada fakta dan mitos mengenai rokok dan vape. Jadi memang kita tahu ada mama merokok juga, tetapi kalau kita tengok statistik perokok di Malaysia, sebenarnya lelaki lebih ramai daripada perempuan. Sebab itu kita fokus pada papa dulu, tapi nanti insya-Allah ada mama, kakak, sis semua adalah. Tapi saya nak tambah sikit tadi Tuan Syakawi mengenai promosi vape. Sebab kita tengok banyak selebriti sekarang buat konten YouTube. Tak kisahlah selebriti level mana sekalipun, atasan dan bawahan semua suka buat konten YouTube ke, di IG ke ataupun TikTok dan mengajar untuk hembus vape. Jadi apabila kanak-kanak melihat mereka melihat sebagai role model. Ibu bapa sekarang ni dah tak jadi role model dah. Tapi selebriti menjadi role model. So saya harap sebenarnya jika ada selebriti yang masih melakukan konten-konten yang tidak membawa manfaat kepada masyarakat, cuma membawa manfaat kepada diri sendiri, tolong berhentikanlah sebenarnya promosi-promosi ni. Dan juga dan di e-commerce platform jugalah sebenarnya, sebab vape ni semurah RM18 pun dah boleh dapat. Betul. Saya tertarik hati juga Doktor, sebelum saya dapatkan pandangan Datuk, ini tentang yang kita mula-mula tadi bercakap tentang Tiger Pot tu. Dikatakan di Malaysia belum lagi ada ataupun memang dah ada di pasaran. Setahu saya minggu lepas lah apabila kami berbincang mengenai Tiger Pot ni, dia ada di Vietnam. Tapi apabila dia dah ada Vietnam tu dekat sangat dah dengan Malaysia. Dia dalam bahasa beberapa jam dah boleh sampai. Jadi kalau dia bawa underground pun kita tak pastilah. Tapi honestly saya tak pasti sama ada betul-betul dah sampai ke Malaysia ke belum ke, mungkin dah ada. Tetapi seperti mana kata Menteri Kesihatan, YB Menteri Kesihatan, yang advokasi adalah penting. Jadi itulah yang kita sedang cuba lakukan dengan gigih lah. Okey, Tok, sayang sekali masa mencemburui kita sebenarnya. Saya khawatir tinggal 3 minit saya lagi. Influencer. Influencer ni seperti misalnya hati-hatilah pada influencer dan juga orang seni. Ia sebagai mencontohi kepada ibu bapa juga. Saya harap memberikan contoh yang baik. Kita lakukan yang terbaik. Saya rasa perkara yang memudaratkan diri, perkara yang memudaratkan kesihatan, perkara yang memudaratkan otak, perkara yang barangkali memudaratkan generasi kita yang akan datang. Jadi kita elakkanlah, lupakanlah.
carilah yang terbaik. Ada perkara yang lebih baik daripada itu. Kita sayang pada generasi muda kita sebenarnya, dan mereka itu dalam konsep depan. madani. Dalam madani kita nakkan kesejahteraan, kemampanan generasi kita untuk generasi yang berikutnya. Okey, selain ringkasnya Profesor Maria, Dr. Nur Rahmani juga mungkin ada sesuatu yang ingin dilontarkan kepada penonton-penonton kita. Saya rasa poin penting di sini adalah vape dan rokok adalah sama bahayanya, nombor satu. Nombor dua, kanak-kanak dan remaja mereka masih perlu dibimbing. Dan siapa yang kena bimbing adalah kita golongan dewasa. Nombor tiga, saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan tolong luluskan RUU untuk GEG, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua pihak, dan juga untuk kejayaan negara kita, agar negara kita tidak ditindas oleh penjajah, kerana ialah satu bentuk penjajahan, penindasan secara halus dan sistematik oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Dan semoga rakyat Malaysia semua bebas daripada asap rokok dan vape. Okey, kita ada 1-2 minit lagi masa sebenarnya. Saya juga nak sentuhlah tentang di penghujung ni lah. Ialah harapan kita yang cukup tinggi sebenarnya kepada ibu bapa, kepada keluarga, supaya menjaga anak-anak supaya tidak terlibat dengan penggunaan vape ini sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dari segi penjualannya yang begitu bebas, berleluasa, even baru-baru ini pun dah timbul bagaimana serbuan dibuat oleh pihak PDRM di kelab-kelab malam telah mula memasukkan dadah ke dalam minuman-minuman yang dihidangkan dan sebagainya. Jadi mungkin doktor ini juga perlu diberi perhatian ya. Betul. Saya rasalah sebab macam tadi saya kata dadah dah mula dimasukkan dan pelajar sekolah berani bawa ke sekolah dan memasukkan dadah tu sendiri di dalam sekolah. Dan cikgu pun dah tangkap di dalam sekolah. Jadi cikgu pun agak buntu dah apa nak buat dengan pelajar-pelajar mereka. Jadi kita kena tolong. Kita kena tolong sangat budak-budak ni. Jangan sampai ada orang mati kerana vape. Dah ada laporan daripada Pusat Racun Negara USM sebenarnya kanak-kanak berumur 9 bulan meninggal dunia keracunan cecair vape kerana minum cecair vape. Dia tak tahu cecair vape ni apa. Jadi dia minum cecair vape tu. Ada kes kematian juga dilaporkan di banyak negara mengenai vape. Jadi ibu bapa jangan leka, jangan lalai, janganlah kata ini vape aku, kau jangan sentuh. Sebab kanak-kanak dia tengok apa ibu bapa dia buat. Kalau dia dah hidup dengan ibu bapa yang merokok dan vape, dia akan rasa benda tu betul. Tapi sebenarnya tak betul. Jadi kita kena betulkan diri kita. Daripada kajian doktor sendiri, ada jangka masa tertentu kalau seseorang, terutamanya anak-anak muda, kanak-kanak yang mengambil vape itu akan mengalami simptom ataupun akibat yang serius dan mungkin boleh memberikan kematian dan sebagainya. Ada jangka masa tak? Okey, kematian tu saya tak berapa pasti, melainkan dia minum cecair vape tu sendiri. Tapi ini melalui aerosol. Jadi secepat dia sedut je sebenarnya dah ada side effect. Batuk, lepas tu radang kepada dia punya tekak, so dia rasa tekak dia kering. Lepas tu tak lama kemudian dia rasa kulit dia kering. Dan kemudian dia boleh ada masalah dengan jantung sebenarnya. Lepas tu juga stroke. Jadi dah ada report juga remaja kena stroke sebab vape. Tapi bukan di Malaysia. Jadi berapa cepat, berapa lambat, saya tak berapa pasti, tak boleh komen sebab saya rasa ia bergantung kepada bahan yang ada di dalam cair vape tu sendirilah. Sebaik-baiknya jangan ambil vape. Jangan ambil vape, jangan rokok. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Haji Muhammad Ali Hassan. Terima kasih kepada Profesor Maria, Dr. Nur Rahmani kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya tak puas sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi insya-Allah Datuk dan juga doktor di lain kali kita sembang-sembang lagi berkaitan dengan isu ini. Dan kita juga sebagai rakyat Malaysia sebenarnya mengharapkan supaya RUU berkaitan dengan perkara yang kita sebut ini akan dapat diluluskan dengan segera, dikuatkuasakan dengan segera, kerana inilah mungkin salah satu cara sebenarnya untuk menjamin bahawa kita sebenarnya dan juga vape itu sendiri berada dalam keadaan yang terkawal sebenarnya. Dan tanggungjawab bersama semua. Betul. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Masih terus. Ya. Alhamdulillah.